Assalamualaikum dan salam sejahtera MG Flash 22 September bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama, pilihan raya umum ke-15 PRU15 mungkin tidak akan diadakan ketika negara berhadapan musim banjir. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahzir Khalid memberi bayangan itu susulan mesyuarat Kabinet semalam. Katanya mesyuarat minggu itu banyak memberi tumpuan kepada persediaan untuk menghadapi banjir kali ini. Mengulas ringkas mengenai perkara itu, beliau berkata segalanya terpulang kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk menentukan tarikh PRU15. PRU bila diadakan? Adakah musim tertentu tahun ini mungkin bulan November, Disember, tahun ini tahun depan ke? Yang itu bergantung pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah kan. Tapi kita pun faham jugalah tajuk yang berkaitan dengan bencana ni. Jadi saya ingat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga mengambil kira atas nasihat daripada meteorologi bila sebenarnya cerita banjir ni. Sebab cerita banjir ni pun dalam media sosial dah jadi macam pelik-pelik lah kan. Sekejap bulan 10, kejap bulan 11, kejap bulan 12. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran program bimbingan Kelab Usahawan 1 Juta malam tadi. Media sebelum ini melaporkan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kassim mengesahkan mesyuarat Jemaah Menteri turut membincangkan mengenai tarikh PRU15 namun enggan mengulas lanjut berhubung perkara itu. Datuk Seri Ismail Sabri sebelum ini dilaporkan mengulangi pendirian dan janjinya untuk segera berbincang dengan Top 5 UMNO berhubung pembubaran Parlimen. Katanya berdasarkan semangat dan sokongan Pemuda Barisan Nasional BN ketika ini, beliau yang juga Naib Presiden UMNO akan berbincang dengan segera bersama Presiden Parti dan Top 5. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menegaskan PRU15 tidak sesuai diadakan pada musim tengkujuh kerana terdapat pelbagai kekangan. Katanya banyak faktor yang perlu diambil kira antaranya aspek keselamatan rakyat dan tenaga kerja. Beliau berkata lazimnya cadangan untuk mengadakan pilihan raya pada waktu banjir akan dielakkan. Apabila keadaan itu berlaku, ia akan menyebabkan peningkatan penyakit berjangkit termasuk demam dan sesama. Ditanya sama ada KKM mengemukakan cadangan waktu yang sesuai untuk mengadakan PRU15 kepada kerajaan, Khairi berkata perkara itu akan dibincangkan secara umum namun ia terpulang kepada Perdana Menteri. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) meramalkan negara mengalami hujan lebat berterusan mulai pertengahan November yang mendorong kepada banjir besar pada penghujung bulan itu. Masih mengenai ancaman banjir, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menyediakan sebanyak 1,800 asetnya sebagai persiapan menghadapi kemungkinan bencana itu tahun ini. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata, aset berkenaan melibatkan operasi di darat, air dan udara termasuk 9 helikopter yang akan memantau kawasan berisiko. Jelas beliau lagi pihaknya juga akan membekukan cuti kepada anggota JBPM mengikut keperluan dan situasi semasa agar jabatan itu dapat mengoptimumkan perkhidmatannya semasa banjir. Dalam pada itu, beliau berkata walaupun terdapat negeri yang tidak tersenarai sebagai hotspot banjir pada musim monsun Timur Laut kali ini, pihaknya akan tetap bersiap siaga memandangkan bencana itu boleh berlaku tanpa diduga. Ulasnya, daripada pengalaman tahun lepas, terdapat kawasan yang tidak dijangka tetapi berlaku banjir dengan begitu teruk. Berita seterusnya, 15 lagi rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket penipuan pekerjaan di Kemboja telah berjaya diselamatkan. Dalam kenyataan, Wisma Putra berkata kesemua mereka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 KLIA 2 pada jam 11.50 malam semalam melalui penerbangan AK-535. Katanya sehingga 21 September, jumlah keseluruhan laporan kes sindiket membabitkan rakyat Malaysia yang telah diterima adalah sebanyak 301 kes. Selain Kemboja, ia turut melibatkan Laos, Myanmar dan Thailand. Daripada jumlah itu, 168 orang telah berjaya diselamatkan dan pulang ke tanah air, manakala 34 orang lagi berada di depoh tahanan imigresen negara terlibat. Baki 99 individu yang dilaporkan waris masih gagal ditemui dan sedang dikesan oleh pihak berkuasa di negara terlibat. Sebelum ini, Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah telah mengadakan perjumpaan secara maya bersama Duta Besar Kuasa Usaha Sementara Malaysia di 4 negara ASEAN. Pertemuan itu bagi memperincikan langkah lanjut dalam mempergiatkan usaha menyelamatkan rakyat Malaysia yang terbabit dalam kes berkenaan.
Seorang remaja perempuan berusia 19 tahun membuat laporan polis telah mengalami kecederaan teruk di muka akibat dibelasah bapa tirinya bulan lalu. Ketua Polis Daerah Kerian, Superintendent Mazuki Mat mengesahkan kejadian itu berlaku pada 17 Ogos di Parit Buntar, Perak. Beliau berkata sesudah itu bapa tiri mangsa telah ditahan untuk membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Kesesaan akibat mendatangkan kecederaan dan Seksyen 18A Akta Keganasan Rumah Tangga. Terdahulu tular di media sosial beberapa keping gambar kecederaan yang dialami mangsa termasuk audio jeritan ketika dipukul. Laporan polis yang dibuat remaja itu menyatakan dia telah berjumpa dengan ibu kandungnya pada Rabu pukul 11 malam di Parit Buntar. Bagaimanapun berlaku pertengkaran di antara mereka menyebabkan bapa tirinya keluar dari bilik air dan terus menampar pipi, menendam bahagian belakang badan dan memijak kepalanya. Sebuah klinik desa Kampung Batu 4 di Jalan Sekolah Sepitas di Sabak Bernam musnah dalam kebakaran semalam. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Nur Azam Khamis berkata ia merupakan kejadian kedua yang berlaku di daerah itu selepas kebakaran klinik kesihatan Parit Baru pada 12 September lalu. Beliau berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kebakaran itu pada jam 5.08 petang. Sesudah itu, sepasukan 13 pegawai dan anggota bersama jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sabak Bernam dan Sungai Besar dikejarkan ke lokasi kejadian. Pemeriksaan mendapati api sedang marak memusnahkan bangunan klinik struktur kayu itu, namun kebakaran berjaya dikawal dan dipadamkan sepenuhnya pada pukul 5.46 petang. Nur Azam berkata ketika kejadian, seorang wanita yang juga kaki tangan klinik berusia lingkungan 30-an berada di premis tersebut. Bagaimanapun mangsa berjaya menyelamatkan diri dan tidak mengalami kecederaan. Tambah beliau, punca sebenar kejadian dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.